Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita dalam halaqah pengajian pada hari Khamis malam Jumaat ini di Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris. Ya, kepada para jemaah-jemaah semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sihat walafiat, disembuhkan penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabb ya rabbil alamin. Ya, para jemaah sekalian, pada minggu hadapan kita sudah pun nak menyambut bulan Ramadan. Jadi kepada para pelajar yang mengikuti pengajian kitab hikam di Masjid Al-Istighfar, malam ini kita akan isikan dengan pengajian ibadat puasa Ramadan. Dan pengajian ibadat puasa Ramadan ini telah pun saya mulakan pada hari Jumaat yang lepas dan berterusan setiap malam jam 9 malam seperti saat ini. Maka kepada mereka yang baru kali pertama mengikuti pengajian ini, kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan kepada mereka yang telah pun mengikutinya sepanjang beberapa malam sudah, maka malam ini kita meneruskan lagi pengajian kita. Ya, pada malam ini seperti yang telah saya selalu sebutkan, kita akan membaca kitab daripada namanya Kitab Marhaban Ya Ramadan. Kitab ini yang bertajuk Marhaban Selamat Datang Wahai Ramadan telah disusun oleh Yang Mulia Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, seorang daripada Ahlul Bait. Dan beliau juga seorang daripada penuntut kepada seorang ulama yang besar di kota Madinah Munawwarah, iaitulah Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semid. Beliau adalah seorang ulama yang sampai digelarkan Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i yang kecil, kerana hebatnya, dalamnya ilmunya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kedua-dua guru kita ini ialah mereka masih lagi hidup di bumi Madinah Munawwarah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pengajian kitab ini pada malam semalam saya telah sebutkan tentang mengenai rukun puasa. Kita telah mengatakan rukun puasa tu ada dua. Yang pertama ialah niat, dan yang keduanya ialah menjauhi sekalian pantang larang yang membatalkan puasa daripada mula terbit fajar sampailah tenggelamnya matahari waktu maghrib. Jadi itulah dua rukun puasa, niat, dan keduanya ialah iaitu menjauhkan diri pada segala perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampailah masuk matahari maghrib, iaitulah waktu kita berbuka. Ya, kita telah mengatakan semalam dalam pengajian kita bahawa niat itu bagi puasa yang wajib macam puasa Ramadan mesti dilakukan pada waktu malam. Malam itu antara maghrib sampai ke subuh. Jadi bila-bila dalam waktu itu kita jatuhkan niat, aku nak berpuasa besok satu hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Dan kita juga telah mengatakan kalau puasa sunat, dia diharuskan jatuhkan niat sehingga selagi sebelum waktu zuhur. Jadi kalaulah dia pagi hari dia tak makan minum, sampailah tengah hari, aku dah setengah hari tak makan tak minum, aku niat puasalah. Puasa sunat itu harus. Jadi puasa sunat boleh kita niat di siang hari walaupun dah terbit matahari, selagi sebelum kita makan minum, tapi sebelum masuknya waktu zuhur. Dan dipandang baik sekali atau dipandang sunat kalau sekiranya
iaitu pada setiap malam daripada malam Ramadan wajib kita niat puasa untuk esok hari. Ya, jadi itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, setiap malam kita wajib niat puasa esok hari, aku akan puasa Ramadan. Tapi dalam mazhab Imam Malik rahimahullah taala, bahawa boleh dan cukup dengan niat 1 bulan Ramadan pada malam pertama Ramadan. Jadi malam ini malam pertama, besok nak puasa Ramadan, kita niat, aku niat puasa esok hari bulan Ramadan sepenuhnya. Sepenuh bulan Ramadan kerana Allah. Jadi itu dibolehkan dalam mazhab Malik. Tetapi mazhab Maliki ini mestilah kita berniat taklid. Dalam hati kita niat, aku bertaklid pada mazhab Imam Malik. Kemudian kita pun niat, ya Allah, aku berniat puasa Ramadan besok hari seterusnya sepenuh sebulan Ramadan kerana Allah. Itu kita niatkan, iaitu niat puasa sebulan. Itu diharuskan. Andai kata kalau kita terlupa nak jatuh niat pada malam tersebut, besok hari kita Allah dah lupa jatuh niat. Kalau ada niat 1 bulan tak ada, Alhamdulillah. Itu menjadi sandarannya. Ya, begitulah dia para jemaah sekalian, dalam pembahasan kita bab niat yang telah kita bicarakan panjang lebar semalam. Malam ini pula, iaitu saya melompat pergi kepada muka surat ke-73, nak membicarakan tentang rukun puasa yang kedua. Rukun puasa kedua apa dia? Meninggalkan, menjauhkan diri dari segala perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita dah sebutkan rukun puasa 2. Pertama niat, dan kedua meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa. Itulah dia tuan-tuan pembahasan kita pada malam ini. Berkata Tuan Pengarang kita Al-Habib Said Muhammad Amin Al-Bin Al-Idrus, dan demikian juga katanya semoga dirahmati Allah Ta'ala, dan kepada tuan gurunya juga, kepada tuan guru Al-Habib Izin Semit, kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid dharain. Amin. Hal-hal atau perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan dapat membatalkan pahala puasa juga. Apakah perkara yang membatalkan puasa dan pahala puasa? Adalah pertama, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Baik dengan niat ataupun perkataan atau perbuatan, maka batal puasanya dan wajib untuk qadanya jika kembali semula kepada agama Islam. Itulah murtad. Na'udzubillah. Jadi kalau sekira orang tu murtad, maka puasa dia batal. Dan kalaulah andai kata dia itu kembali pada Islam, mudah-mudahan dia bertaubat pada Allah Ta'ala, maka wajib dia qadakan puasa-puasa dia yang dia tinggalkan atau yang telah batal tadi. Maupun dia murtad sekejap ataupun lama. Kalau sekejap tu hari ini dia murtad, petang hari dia sudah taubat, astagfirullah. Maka dengan itu dia wajib qadakan hari yang dia murtad itu, kerana dia sudah batal puasa dia. Maka murtad ini kadang-kadang berlaku dengan perkataan, dengan perbuatan, dan dengan kita punya niat. Niat saja, na'udzubillah min zalik. Aku ni tak percayalah ada Tuhan Allah ni. Niat dalam hati, na'udzubillah. Maka di situ juga dia sudah jatuh murtad. Betul ke ada Allah Ta'ala ni? Ada Tuhan ke? Dia rasa syak, ragu-ragu. Itu sudah jatuh keluar pada Islam. Na'udzubillah. Sebab tu sini kita jangan main-main ya. Dalam hati kita tu kalau kita ada ragu-ragu tentang ketuhanan Allah, kita jangan layankan dia. Jangan kita ikutkan dia. Itu bisikan-bisikan syaitan. Betul ke ada Tuhan ni? Allah Ta'ala ada ke? Betul ke siapa yang jadikan Allah? Ini semua permainan syaitan nak rosakkan iman kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada perasaan-perasaan itu, cepat-cepat kita astagfirullah, astagfirullah, mengucap la ilaha illallah. Sebab kita tak tahu perasaan itu mengganggu, boleh merosakkan iman kita. Itu daripada segi hati kita. Ataupun hati kita kata, betul lah patung ni Tuhan. Auzubillah. Kita percaya patung itu Tuhan dengan hati kita, maka dengan itu kita punya iman dah gugur, dah jadi murtad kita.
Kemudian baru tersedar, astaghfirullahalazim, apa aku dah niat ni. Jadi kalau gitu, kita pun masuk balik Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada Tuhan yang kesemua melainkan Allah, dan aku menaik saksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Kemudian, Ustaz, macam mana ni saya tadi dah sebut. Kita sebut itu khayalan ke? Itu satu kita katakan khabar berita yang mendatang kepada hati kita ke, ataupun dengan confirmation kita. Kalau khayalan ataupun hanya selingan daripada nafsu kita, itu tak merosakkan iman. Tetapi kalau sekiranya confirm dari hati kita, kita yakin ya tu patung ni Tuhan, na'udzubillah, maka itu sudah menjadikan kita kufur dan keluar daripada Islam, itu murtad. Jadi begitulah kalau orang tu murtad, walaupun yang sekejap saja, maka batallah puasa dia dan wajib dia mengqadhakannya kalau dia kembali kepada Islam. Apalagi kalau dia sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Habis kalau dia dah 3 tahun dalam murtad, kemudian dia confirm, dia balik pada Islam, dia pun insaf dan taubat. Jawapannya, 3 tahun punya puasa Ramadan, wajiblah dia mengqadhakannya. Kerana dia asalnya Islam. Berbeza kalau orang itu kafir. Asalnya memang kafir. Dia memeluk agama Islam. Dia tak wajib qadhakan puasa dia yang sudah waktu dia kafir. Sebab orang kafir tak wajib beribadah. Yang wajib beribadah ialah orang yang beriman. Dan kalau dia murtad, dia kembali pada Islam, wajib dia mengqadhakannya. Yang kedua yang membatalkan puasa ialah datangnya darah haid atau nifas ataupun wiladah. Wiladah itu iaitu melahirkan anak. Jadi kepada kaum wanita yang datang uzur haid atau nifas, walaupun di akhir waktu nak berbuka, lagi 5 minit nak buka puasa, na'udzubillah, tiba-tiba datang uzur dia, apa nak jadi? Batal lah puasa dia. Tapi dia diberi pahala lah, sebab dia sepanjang hari dia berpuasa, dia diberi pahala. Cuma kerana sudah batal puasa dia, wajiblah dia mengqadhakannya, ya. Jadi di sini janganlah dia rasa marah-marah. Kalau dia marah-marah, kita kena ingat uzur atau haid ini adalah datang daripada Allah. Ketentuan Allah, memang begitulah yang Allah Ta'ala telah jadikan kepada anak cucu Adam yang bernama perempuan. Jadi kita terima dan kita reda, dan kita akan dapat pahala sehari yang kita berpuasa yang batal di akhirnya, dan kita juga dapat pahala dengan kita mengqadhakannya. Faedah: haram bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas untuk menahan diri dari makan dan minum dengan niat puasa. Dan apabila hal tersebut dilakukan tanpa niat puasa, maka hukumnya adalah boleh. Ini pun kadang berlaku juga pada setengah kaum wanita yang orang kata dia tak boleh nak terima yang dia itu dalam haid, dia tak boleh puasa. Memang dia kuat ahli ibadat, Masya Allah. Dia pun, aku puasa. Dia pun tak makan, tak minum. Padahal di dalam uzur haid, jawapannya apa? Haram, berdosa. Puasa pun tak sah, berdosa lagi dapat. Kenapa? Sebab sudah diharamkan orang perempuan daripada berpuasa. Tetapi kalau dia hanya tak makan, tak minum, dia tak makan, tak minum tu bukan pasal dia niat puasa. Dia tak niat puasa, cuma dia tak ada rasa nak makan, nak minum. Pasal dia pun sama-sama makan sahur dengan adik-beradik dia, dan kemudian dia pun rasa tak lapar, dan dia pun tak makan, tak minum. Sampailah orang berbuka puasa, dia pun berbuka, tapi bukan dia berpuasa. Dia tak ada niat pun. Sebab syarat puasa kita dah sebutkan, rukun puasa 2. Pertama niat. Jadi niat dia tak ada. Jadi taklah salah, taklah berdosa pula, ya. Dan yang ketiga, gila. Walaupun hanya sebentar, maka batal puasanya dan wajib qadaknya jika sengaja gila. Dan jika tanpa sengaja, maka batal puasanya dan tidak berdosa, juga tidak wajib untuk qadaknya. Jadi di sini masalah orang yang berpuasa, dia jatuh gila. Tengah-tengah hari dia berpuasa, dia gila. Yelah, gila dia pun kehendak Allah Ta'ala juga, ya. Dengan keadaan diri dia, mental dia yang tak tetap, ya. Mungkin dia jatuh gila tu kerana dia ada penyakit sawan, gila babi, na'udzubillah, ya. Ataupun gila dengan macam mana, memang dia tu orang yang tak siomat, orang gila. Sebab kita dah katakan wajib puasa tu atas orang yang
akal. Akil baligh. Akil tu mana orang berakal. Akal tu maknanya tidak gila. Jadi kalau orang gila ni tak wajib berpuasa. Tapi kalau lah sekiranya dia pagi hari dia berpuasa, dia siuman, cuma tengah hari dia jatuh gila, maka batal lah puasa dia. Tapi di sini apakah kalau dia tu wajib qada ke tidak? Kalau dia sengaja menjadikan diri gila, tak tahulah macam mana dia sengaja, mungkin makan ubat ke apa ke, dia jadi gila tak siuman, itu mana wajib diqada. Tapi kalau dia tak sengaja, bukan kehendak dia, itu daripada Allah Ta'ala yang menjadikan dia gila demikian, maka tak wajib dia qada. Dan kita pun dah sebut tadi, asal hukum pun orang gila tak wajib melakukan ibadat puasa. Bahkan semua ibadat orang gila tak wajib. Dia tak wajib semayang. Ustaz, dia gila tak wajib semayang. Yelah, macam mana nak semayang? Dia gila, dia tak ada otak, dia fikiran dia tak bertentu. Sebab tu orang yang wajib semayang ni orang yang akil baligh. Yang berakil tu yang berakal. Akal tu mana yang siuman. Dan yang baligh, kalau sekiranya yang dia tak berakal, macam misal kata, maaf kata, nenek kita, datuk kita, umur dah lanjut, dah 80-an, 90-an, dah tak tentu fikiran dia dah. Dia tak tahu hari ni puasa ke tak puasa ke. Dia kata dia puasa tapi dia makan. Dia dah tak ada, orang kata dah nyanyuk lah. Dia dah tak wajib lagi. Macam tu juga semayang. Mak semayang, mak semayang. Tapi dia pun kata, dah aku dah semayang. Padahal dia belum semayang. Tak apa, kita jangan puasa. Sebab maaf kata, otak dia tu sudah tak dapat dia nak fikirkan lagi. Orang kata dah nyanyuk. Ataupun kita kata orang tu dah tak betul lah otaknya. Macam tu. Nak kata gila tu agak perkataan tu berat sikit ya. Tapi macam tu lah. Mana orang yang sudah tak siuman, yang dah tak tetap lagi fikirannya, otaknya, maka tak wajib lah dia tu melakukan syariat hukum-hukum agama. Dengan itu juga kalau dia berpuasa, tak sah puasa. Sebab dia tak ada akalnya, tak tetap. Tetapi kalau dia siang hari dia siuman, dia puasa, tengah hari dia jatuh gila ataupun dia hilang akal dia pun batal puasa dia. Apakah wajib dia qada? Kalau sekiranya tu dia berlaku dengan tak sengaja, bukan perbuatan dia, maka tak wajib qada. Tapi kalau berlaku dengan kerana perbuatan dia menjadikan dia gila, itu wajib dia qada ya. Yang keempat, yang membatalkan puasa ialah mabuk dan pingsan. Maka dapat membatalkan puasa apabila berlangsung sehari penuh. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia mabuk ya. Mabuk tu mungkin dia ambil dadah pada waktu malamnya ke ya. Ataupun dia pingsan. Dia pingsan tu macam dia hitam lah. Ini pun sama macam orang hilang akal. Tapi tidaklah dengan kita kata hilang akal yang serius. Cuma dalam orang kata dia blackout. Blackout. Dia hitam. Jadi dia pingsan. Jadi orang ni dari segi hukum batal puasa dia. Puasa dia batal. Tetapi di sini apakah dia wajib mengqadhakannya ataupun tidak? Ini ada perbezaan pendapat ulama ya. Di mana menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah taala, jika berlangsung sehari penuh maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Dan jika sedar meskipun sesaat maka hukum puasanya sah. Ini ada khilaf lah ya. Jadi di sini tentang masalah batal puasa tu batal. Kalau sekiranya dia berlangsung sehari penuh. Sehari penuh daripada pagi subuh sampai ke maghrib dia dalam keadaan pingsan. Dia tak sedar diri. Bukan dia gila, tak ada. Dia pingsan, tak sedar, pitam dia. Ya, sehari penuh. Tapi kalau itu membatalkan puasa. Tetapi kalau sekiranya dia tu kita kata sedar di setengah hari atau di akhir hari, maka di sini kata Imam Ramli sah puasa dia ya. Menurut Imam Ibn Hajar rahimahullah taala, jika terjadi secara sengaja hukumnya dapat membatalkan puasa meskipun hanya sekejap, dan jika terjadi secara tidak sengaja maka hukum puasanya sah meskipun berlangsung seharian penuh. Masya-Allah. Ini semua pendapat ulama berbeza-beza kerana apa? Mereka memandang daripada dalil-dalil yang berbeza dan ijtihad mereka. Jadi kesimpulan kita kalau nak simpulkan senang saja. Kita mengatakan orang yang pingsan sepenuh hari batal lah puasa dia ya. Jadi macam itulah juga kalau sekiranya orang yang mabuk sepenuh hari. Kalau mabuk dengan sengaja
maka dia tu batal puasa. Tapi kalau sekiranya mabuk tu tak sengaja kerana dia tak makan jadi kepala dia mabuk, kemudian dia tersedar pada waktu sebelum maghrib, dia dah tersedar, maka itu tidak batal puasa, maka sah di sisi Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Tetapi ada juga setengah ulama kita mengatakan kalau sudah pingsan atau blackout lah ya, ataupun mabuk, maka itu boleh batalkan puasa dan dia wajib mengqadakannya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita sihat walafiat, dapat kita sempurnakan puasa sepenuhnya bulan Ramadan yang akan datangnya. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang kedua, hukum puasa orang yang tidur meskipun seharian penuh adalah sah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Suraj dan Imam Istikhari rahimahullah ta'ala, hukumnya tidak sah jika berlangsung seharian penuh. Ini masalah orang tidur. Tidur ni, maaf kata, kalau sekira orang yang berpuasa ni dia buat alasan, alah pengantuk lah, penat lah, jadi dia tidur daripada pagi subuh tak semayang ke sampai ke maghrib tak semayang, ni memang maaf kata, ni memang kaki tak semayang lah ya. Jadi dia sehari penuh tidur. Dalam mazhab Syafi'i, selagi dia tak buat perkara yang membatalkan puasa, puasa dia sah, tapi berdosa. Berdosa kenapa? Kerana tak semayang. Ya, jadi itu dia wajiblah dia mengqadakkan sembahyang dia yang ditinggalkan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada beberapa ulama lagi yang telah disebutkan namanya, yang di mana mereka mengatakan puasa dia tidak sah. Jadi itu ada khilaf. Tapi yang kuatnya dalam pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bahawa kalau orang yang tidur sehari penuh daripada subuh sampailah kepada maghrib, maka puasanya sah. Cuma sudah tentulah itu adalah makruh, bahkan haram. Kerana apa? Kerana dia tak solat pada waktu yang ditentukan. Yang kelima, yang membatalkan puasa. Tadi kita dah sebutkan ya, yang membatalkan puasa yang pertama murtad, yang kedua datang haid dan nifas, yang ketiga gila, yang keempat mabuk dan pingsan atau pitam ya. Dan yang kelima, yang membatalkan puasa ialah mengeluarkan air mani, iaitu onani, baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan isterinya, maka dapat membatalkan puasa. Itu sengaja mengeluarkan air mani. Jadi kalau sekira orang lelaki yang mengeluarkan air mani dengan perbuatan sendiri dia, maka itu hukumnya haram dan batallah puasa dia. Tapi kalau sekiranya dikeluarkan air maninya itu oleh isterinya, itulah perkara yang kalau bukan dalam bulan puasa, kalau tidak dalam puasa itu diharuskan. Tetapi kalau sekiranya dalam puasa itu haram, kerana menjadikan suami dia itu batal puasa. Pokoknya di sini mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri atau dengan tangan isterinya, maka itu adalah membatalkan puasa. Tapi kalau di luar pada ibadah puasa, kalau sekiranya sang isterinya mengeluarkan air mani suaminya, itu tidak haram ya, kerana itu untuk memelihara nafsu suaminya. Lebih-lebih lagi kalau isterinya itu dalam uzur. Tapi kalau sekira lelaki yang mengeluarkan air mani dengan tangan sendirinya, iaitu onani, maka hukumnya adalah haram ya, kerana itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Yang keenam, daripada perkara yang membatalkan puasa, makan dan minum jika dilakukan dengan sengaja. Dan jika dilakukan tanpa sengaja kerana lupa, maka hukum puasanya tidak batal. Jadi ini perkara yang membatalkan puasa. Apa dia? Makan dan minum dengan sengaja, walaupun sedikit. Umpama sedikit tu, misal katalah kita sahur. Kita sahur ada melekat makanan kat antara gigi-gigi kita ni. Kemudian lepas kita dah masuk subuh, kemudian ada pula terasa makanan kat celah gigi kita, kita pun keluarkanlah dengan lidah kita dan kita pun telan. Sedap lah. Nampak? Itu sudah batal tu. Ustaz, sikit je. Itu celah gigi je. Batal walaupun sedikit. Tetapi kalau sekiranya dia keluarkan daripada ataupun makanan dia tu sudah terkeluar kat celah gigi, dia nak keluarkan daripada mulut dia tu tak dapat, kerana makanan tu sisa tu terlalu sedikit.
Dan demikian pula dibawa oleh air liur kita sampai masuk ke dalam tekak kita. Nak tarik keluar pun susah. Kena pula kita dalam solat subuh pula. Ya Allah, tadi aku gosok gigi tak nak keluar. Ini aku tengah solat pula dia keluar. Ni macam mana? Kalau boleh kita usahakan untuk dikeluarkan dia. Dengan apa cara pun kita keluarkan dia. Tapi kalau sekiranya tak boleh nak buat keluar pun tak boleh juga macam mana pun, tiba-tiba sampai dia mengikut air liur kita dah tertelan, maka itu tak sengaja, ya, itu tak membatalkan. Jadi pokok di sini makan minum dengan sengaja itu membatalkan. Tapi kalau dia terlupa, yalah dia lupa pagi hari 1 Ramadan, ya, biasa tiap-tiap pagi dia terus minum air, dia pergi kerja. Jadi pagi 1 Ramadan ni pun dia pun macam biasalah. Dia pun pergi ke dapur minum air, kemudian pergi kerja. Kemudian dia pun terfikir, aku ni hari ni puasa ni, macam mana? Astagfirullah, dia terlupa. Jadi terlupa tu tidak membatalkan puasanya. Yang ketujuh, yang membatalkan puasa lagi ialah muntah dengan sengaja. Maka dapat membatalkan puasa, iaitu halnya jika tidak sengaja, maka tidak batal puasa. Lain halnya, jika tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Akan tetapi mulutnya menjadi najis dan wajib untuk dicuci. Jadi ini muntah. Muntah ni dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalaulah muntah itu tak sengaja, bukan tak sengaja tu kenapa? Dia datang sendiri, angin daripada perut kita, ya, atau makan kita terlebih, jadi kita pun tak sedar perut keluar muntah kita. Itu semua tidak membatalkan puasa. Tetapi kita wajib cucilah mulut kita. Sebab kalau makanan tu sudah masuk ke dalam perut, dia sudah menjadi proses untuk dijadikan najis. Yang mana nak buang najis, ataupun yang mana nak masuk ke darah. Jadi bila dia keluar balik, maka itu kotoran, najis. Mestilah kita basuh mulut kita itu. Tetapi kalau sekiranya macam orang perempuan yang mengandung, orang perempuan mengandung tu dia bukan muntah, tapi macam nak muntah. Dia macam loya tekak. Loya tekak. Itu biasalah, ya, itu tidaklah kita katakan membatalkan puasa, ya. Itu tidak membatalkan puasa sebab itu adalah pertama tak sengaja, keduanya dia bukanlah muntah daripada keluar perutnya, tapi angin yang keluar daripada tekak dia, dada dia yang membawa dia sampai rasa macam nak muntah. Tapi kalau muntah itu dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja tu mana dia menjolok dengan tangan dia. Dia jolok-jolok supaya sampai dia keluar muntah. Itu memang batal lah puasa dengan itu kerana perbuatan sengaja. Dalilnya ialah daripada sepatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qayyu fala qada'a alaih wa man istaqa'a fa alaihi al-qada', rawahu Abu Daud. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak wajib qada'. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib qada. Jadi macam itulah, ya. Jadi kalau tak sengaja tak wajib qada, kalau sengaja wajiblah dia qada. Yang ke-8 pada perkara yang membatalkan puasa ialah perhubungan suami isteri dilakukan dengan sengaja, maka dapat membatalkan puasa. Dan jika dilakukan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Jadi hubungan suami isteri, iaitu kita kata persetubuhan lah. Maka persetubuhan di siang hari Ramadan, dalam keadaan dia sedar, dia tahu yang dia puasa, hukumnya batal dan kena kafarah. Nanti kita akan bincanglah bab kafarah dia. Tetapi kalaulah dia lakukan dengan tak sengaja. Tak sengaja, macam mana tak sengaja? Misal kata pada pagi 1 Ramadan, biasalah, ya, tiap-tiap pagi ni laki bini, maaf katalah, dia pun bersuka-suka dan melakukan hubungan suami isteri. Tiba-tiba dah berlaku perkara tersebut, teringat, bang, ini 1 Ramadan, ini kita puasa ni. Astaghfirullah. Macam mana ni tak sengaja? Kalau dah tak sengaja, tak ada apalah. Pasal hukum atas orang yang sengaja, yang sedar ini Ramadan dan dia tahu dia berpuasa, maka hukumnya adalah haram. Tetapi kalau dia tak tahu, dia terlupa, tak sengaja, maka hukumnya tidaklah batal puasa dia.
Tapi apakah dia kena kafarah atau tidak? Kalau sekiranya dia tak sengaja, dia terlupa, dia pun tak tahu, dia pun tak ingat ini bulan Ramadan, maka tidaklah kena kafarah apa-apa ya. Yang dikenakan kafarah ialah pada mereka yang tahu hari ini Ramadan dan dia tahu dia sedang berpuasa, maka di situlah wajiblah dia membayar kafarah yang akan kita bincangkan pada masa nanti ya. Jadi ini kita mengatakan maaf kata persetubuhan yang betul ya. Bukan hanya sekadar kita kata suka-suka roman-roman, tidak ya. Persetubuhan yang betul, maaf kata apabila melakukan hubungan suami itu memasukkan zakarnya kepada faraj isteri, itulah namanya persetubuhan. Kalau sekadar dia suka-suka, itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam puasa kerana boleh membangkitkan nafsu syahwat kepada perhubungan, maka itu tidaklah batal, cuma dia adalah merosakkan pahala puasa. Yang ke-9, perkara yang membatalkan puasa, memasukkan atau masuknya sesuatu yang ke dalam rongga badan yang terbuka, seperti kubul, iaitu kemaluan depan, dan dubur, kemaluan belakang, dan memasukkan dalam mulut, dalam hidung, dan bahagian dalam dari telinga. Jadi ini perkara membatalkan puasa bila memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka tu makna yang sudah siap adalah Allah Ta'ala dah jadikan mulut kita. Ini terbuka mulut kita. Kita masukkan sesuatu dalam mulut. Masuk sesuatu tu sampai mana? Sampai ke dalam bahagian kerongga kita. Itu batal. Tapi kalau sekadar kita masukkan mulut kita saja dalam kawasan lidah kita ni, kita buang balik, itu tidak batal. Seperti kalau misal kata terpaksalah ya, seorang ibu nak membuatkan makanan untuk anaknya, itu nak rasa kat lidah dia, ni makanan ni cukup ke tidak untuk anak ni, dia nak rasa sikit, lepas tu dia buangkan. Itu tidak batal, tapi ada hukum yang berbezalah dalam masalah tersebut. Tetapi kalau ditelankan ataupun masuk sampai ke rongga, ataupun masuk sesuatu dalam hidung. Masuk dalam hidung ni, kalau kita korek hidung, maaf ya, kita korek hidung tu sampai perenggan bahagian zahir saja. Dia bukan masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam ni sudah masuk bahagian kat dalam batin. Itu membatalkan. Tapi kalau hanya zahir saja, kat tempat hidung kita ni ada tak hidung lah, kita kata sumbat ke, ataupun telinga, sekadar tak telinga yang ada kat ujung-ujung telinga kita. Tapi kalau kita masukkan sesuatu yang jarum yang ke dalam sekali, ke dalam kawasan dalam batin telinga, itulah yang membatalkan. Maupun sesuatu tu air, ataupun jarum, ataupun kapas, tak kira lah ya. Itu semua memasukkan dalam rongga terbuka. Termasuklah juga kubul dan dubur, iaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi kalau kita, maaf kata, kalau masa budak-budak dulu kampung-kampung ya, mereka ni perutnya ada cacing. Jadi cacing ni bila, maaf kata, bila dia muai besar, cacing ni keluar. Cacing ni keluar bila tengok dunia, besar sangat dunia, maaf kata, dia masuk balik pula. Masuk balik. Itu dah masuk balik ke dalam rongga terbuka. Batal puasa dia. Itu zaman dulu-dulu lah ya. Memang zaman dulu kesihatan pun kurang terjaga. Jadi makan minum pun tak bersih. Jadi adalah unsur cacing dalam perut. Tapi sekarang ni dah kurang lah ya. Masalah. Jadi itulah 9 perkara yang membatalkan puasa. Sekali lagi kita ingatkan apa dia. Pertama ialah murtad. Keduanya datang haid atau nifas. Ketiganya gila. Keempatnya mabuk atau pingsan. Kelimanya ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, makan minum dengan sengaja. Yang ketujuh ialah muntah dengan sengaja. Semua tu sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal ya. Yang ke-8 ialah hubungan suami isteri, iaitu persetubuhan. Yang ke-9, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Itu rongga terbuka, mulut, hidung, telinga dan kemaluan depan dan belakang ya. Masalah menggunakan jarum suntikan pada waktu berpuasa, injection. Apakah injection itu membatalkan puasa ataupun tidak? Maka jawapannya, boleh menggunakan suntikan jika dalam keadaan darurat. Dan mengenai apakah membatalkan puasa atau tidak, hal ini terdapat perbezaan pendapat di antara para ulama sebagai berikut. Jadi dia punya kesimpulannya,
boleh suntikan tu dilakukan dalam keadaan kita berpuasa kalau dalam darurat. Darurat tu apa? Keadaan terpaksa. Tak ada pilihan lain lagi. Umpamanya orang jatuh sakit, dia tak dapat diselamatkan melainkan dengan diinjekkan dia, injection, suntikan. Itu darurat. Begitu pula kalau ada orang nak pergi haji, nak pergi umrah, nak kena buat injection. Masa dah suntuk dah. Jadi tak ada masa peluang untuk nak buat pada lepas hari raya. Nak kena buat pada bulan Ramadan. Maka dia buatlah pada bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Habis puasa dia sah ke, batal ke? Ini ada dia punya perincian dia. Ya? Mengenai hukum darurat tu boleh. Tapi batal atau sah, maka ini perinciannya. Pertama, menurut sebagian ulama dapat membatalkan puasa apapun yang disuntik. Baik berupa infus, iaitu untuk makanan, zat atau obat. Jadi ini satu pendapat yang agak kita kata straightforward. Suntikan membatalkan. Tetapi kita dah sebutkan tadi, kita ada perinciannya ya. Dari segi darurat dibolehkan kalau diperlukan, dan kemudian di sini apakah dia punya perincian. Yang kedua, menurut sebagian ulama tidak membatalkan puasa apapun yang disuntik, baik berupa infus ataupun obat. Infus tu maknanya makanan lah. Jadi ini pendapat kedua, sama sekali tak batal. Yang pertama, semuanya suntikan batal. Yang kedua, sama sekali tak batal. Tetapi pendapat ketiga itulah ada perinciannya. Terdapat perincian hukumnya sebagai berikut. Pendapat yang ketiga, apabila yang disuntikkan itu adalah berupa makanan, maka hal ini membatalkan puasa. Dia suntik vitamin untuk kuatkan badan dia, untuk supaya dia sihat, cergaskan badan dia. Yelah, ini macam jemput mata makanan juga. Maka ini boleh membatalkan puasa. Ya, sebab dia membantu untuk puasa, membantu untuk dia berpuasa. Yang kedua, apabila yang disuntik itu hanya berupa obat. Apabila obat yang disuntik itu masuk ke dalam urat yang berongga, maka hal ini dapat membatalkan puasa. Dan apabila obat tersebut masuk ke dalam otot, urat-urat, maka tidak batalkan puasa. Nah, inilah pendapatnya kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau sekiranya disuntik itu obat, obat ni kita tengok, kalau obat ni masuk sampai kepada rongga kita, tekak kita, atau pada hidung kita, rongga kita, itu batal sebab dia sudah masuk dalam saluran yang rongga terbuka. Tetapi kalau dia tu tidak masuk ke situ, dia masuk ke urat-urat kita. Urat-urat kita, ke sendi-sendi kita, darah kita, itu diharuskan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Itu biasanya obat lah ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i kesimpulannya, suntikan itu kalau dia berbentuk obat, dan obat itu tidaklah pergi kepada rongga yang terbuka, dia adalah harus dalam masa kita berpuasa. Jadi kalau sekiranya orang yang nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke ya, jadi dia nak buat suntikan. Suntikan tu ialah obat meningitis, radang otak, obat influenza ya. Jadi itu diharuskan, tidak membatalkan puasa dia. Tapi cuma kalau boleh kita elakkan pada masa berpuasa supaya lebih lagi terselamat daripada pendapat-pendapat ulama yang berbeza ya. Faedah yang pertama, hukum menelan air ludah. Ini kita dalam berpuasa, kita telan air ludah, boleh ke tak boleh? Menelan air ludah ketika berpuasa wajib ataupun puasa sunat, hukumnya adalah boleh. Dan hukum puasa tetap sah jika syarat-syaratnya telah sempurna. Ada syarat. Syaratnya apa? Ya, maknanya tak telan air ludah tu tak batal. Tapi dengan syarat. Syaratnya air ludah tersebut suci. Iaitu air ludah tersebut tidak bercampur dengan najis ataupun dengan darah. Misal kata darah gigi kita dah berdarah. Kemudian kita telan dengan air ludah kita. Tak boleh. Itu sudah bercampur. Tapi hanya kalau sekadar air ludah, purely air ludah sahaja, kita telan, itu tak membatalkan ya. Yang kedua syaratnya, air ludah itu tidak keluar dari batasan rongga mulut. Lain halnya jika menelan air ludah yang telah dikeluarkan dari batasan mulut, maka hukumnya dapat batalkan puasa. Batasan mulut tu apa? Sampai ke bibir kita lah.
bibir kita. Jadi kalau air ludah tu, maaf kata kita dah keluarkan ke bibir, kemudian kita ambil balik, telan balik, itu membatalkan puasa sebab sudah dikira daripada substan atau barang yang luar masuk ke dalam badan. Tapi kalau dia masih dalam rongga mulut, dia masih kira dalam. Dia dalam, dia bukan lagi kat luar. Jadi bukan barang luar masuk dalam. Jadi telan, itu tidak batal. Jadi syaratnya jangan sampai air ludah itu keluar daripada rongga mulut kita. Dan yang ketiga, syarat ketiga, tidak bercampur dengan zat-zat yang lain. Seperti bercampur dengan kopi atau bercampur dengan zat-zat yang lain, maka hukumnya adalah membatalkan puasa. Jadi kalau sekiranya kita, air ludah kita ada terasa sedap bekas minum air kopi, air jus, kemudian kita pun telan, sakit baki mulut kita. Sebab tu di sini sebelum kita nak solat, kita mestilah komor-komor. Sebelum kita nak masuk waktu subuh tu, nak masuk waktu kita berpuasa, kita cuci gigi kita. Buangkan apa yang bekas-bekas makanan yang masih lagi kat mulut kita, kat gigi kita semua. Jadi kalau sekiranya dia terkeluar juga, maka kita cuba usaha keluarkan dia. Tapi kalau sekira benda tu benda air, mudahlah kita cuci dia, kita telan dia sebelum masuk subuh. Tapi kalau andai kata kita tak basuh mulut kita, tiba-tiba terus kita sembahyang subuh, kemudian tengah sembahyang subuh pula kita rasa kopi pula sedap, kita telan, tak boleh. Habis nak macam mana ustaz? Itu kita kena buang lah. Kita kena ambil lah sapu tangan kita. Kalau kita ada sapu tangan lah, ya, kita ambil sapu tangan kita dan kita pun lapkan kat mulut kita. Kita lapkan mulut kita tu, kita keluarkanlah air ludah kita daripada mulut kita tu. Itu memang disuruh. Sebab apa? Kita dah kata tadi, air ludah yang bercampur dengan zat yang lain, kita bila telan batal. Jadi kita letakkan sapu tangan kita kat mulut kita tu, air ludah tu kita buangkan yang ada bekas-bekas zat air kopi yang kita minum. Habis ustaz, kalau tak ada sapu tangan tu macam mana? Tak ada sapu tangan, maaf katalah ya, dengan kain baju kita lah. Kita mulut kita, kita gesekkan kat mulut kita tu, kat lengan baju kita. Ustaz, kalau lengan baju kita tangan pendek macam mana? Kalau tangan pendek, kau punya tangan sendirilah jadi kau punya kain. Gesekkan mulut kita tu dekat tangan kita tu supaya keluarkan air ludah kita yang ada bekas-bekas daripada minuman kopi. Kalau tak buat macam tu, kalau kita telan tu batal sembahyang, batal kita punya puasa. Dua-dua batal. Sebab perkara yang membatalkan sembahyang ialah antaranya perkara yang membatalkan puasa. Jadi makan minum batal puasa, makan minum juga membatalkan juga sembahyang kita. Itu kita kena jaga. Begitulah puasa kita pun batal dengan kita menelan air ludah yang bekas daripada zat-zat makan minuman kita yang telah lalu itu. Faedah yang kedua, hukum keluarnya air mani. Kesimpulan dari hukum keluarnya air mani adalah sebagai berikut. Dua masalah dapat membatalkan puasa dan wajib mandi, iaitu dikeluarkan air mani dengan tangan, iaitu onani, atau dikeluarkan air mani kerana memeluk isterinya tanpa pakaian. Dia beromen ke, dia suka-suka isteri dia, keluar air mani walaupun tak melakukan persetubuhan. Itu wajib dia mandi. Dua-dua ni wajib mandi. Keluar air mani ni wajib mandi. Dan batal lah puasa dia. Dan dua masalah yang tidak batalkan puasa dan wajib mandi. Tak batal puasa tapi wajib mandi. Apa dia? Keluar air mani kerana berfikir atau berkhayal atau kerana mimpi. Dia berfikir, na'uzubillah. Otak dia ni na'uzubillah asyik fikir benda yang tak baik. Dia berkhayal pula. Maaf kata, terkeluar air mani. Dah bernafsu sangat lah tu. Dan demikian juga, ya, kalau sekiranya dia bermimpi. Dalam mimpi siang hari Ramadan, dia tidur mimpi, jumpa bidadari, maaf kata, terkeluar air mani. Maka itu maknanya, puasa tak batal. Tapi wajib mandi. Kenapa tak batal? Bukan sengaja. Tak sengaja, ya. Dia berkhayal tu sengajalah, tak bagus. Tapi dengan keluar air mani tu tak sengaja. Dan keluar mani kerana memeluk isteri dengan memakai pakaian. Isteri pakai pakaian. Isteri tutup aurat. Tutup aurat tu bukan tutup aurat tujung kepala, tujung kaki lah. Depan lelaki bukan nak kena tutup macam tu. Tapi pakailah pakaian. Dalam masa dia berbaring suami isteri, maka suami dia peluk saja isteri, tapi dah suami ni bernafsu sangat. Allah. Maka dengan itu keluar air manis yang suami.
Di sini tak batal puasa, tapi wajib mandi. Dah keluar air mani tu wajib mandilah, tetapi puasa tak batal. Tapi kalau isteri tu tak ada berpakaian, suami itu peluk isterinya yang tanpa berpakaian, maka itu batal puasa dan wajiblah mandi kalau keluar air maninya. Faedah yang ketiga, berkomor-komor. Berkomor-komor ketika puasa. Ringkasan hukum menelan air dengan tidak sengaja ketika berkomor-komor pada saat berpuasa adalah sebagai berikut. Wallahu a'lam. Kita berhentilah pada bab masalah berkomor-komor kalau kita tertelan dalam masa kita berpuasa, ya. InsyaAllah pengajian kita ni akan kita teruskan lagi pada esok malam jam 9 malam melalui Facebook TM Fauzi Travel atau melalui Facebook Ustaz TM Fauzi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruslah kita mengikuti pengajian kita ini, kerana pengajian kita ini akan kita teruskan setiap malam jam 9 malam sampailah tanggal 22 April, iaitu sehari sebelum Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan ilmu pengetahuan dan dapat kita melaksanakannya dengan sempurna. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kau sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, berkatkanlah kami pada bulan Rajab dan yang telah lalu, dan bulan Syaban yang ada saki-bakinya ini, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini lebih baik pada tahun yang lepas, ya Allah. Kurniakanlah kami sihat walafiat untuk mengerjakan ibadat puasa Ramadan dengan sempurna. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu masjid-Mu, ya Allah, agar dapat kami melakukan salat tarawih dan beribadah sepanjang Ramadan dan rumah-Mu yang mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami dapat melakukan qiyamul lail setiap malam, dan dapat salat tarawih pada setiap malam, dan dapat mengkhatamkan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, dan kurniakanlah kami dapat mengerjakan amal-amal yang soleh, dan jauhkanlah kami daripada dosa dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, ampunkanlah kami atas segala salah silap kami, angkatkanlah penyakit COVID-19 ini daripada kami, daripada keluarga kami, masyarakat kami, negara kami, dan semua negara-negara jiran, dan semua umat Islam, dan seluruh dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah hidup kami di dunia dan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.